Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Fungsi Risda. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Fungsi Risda ini terdapat pada muka surat 171 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.7.2 berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertata susila. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat berbincang dan mengemukakan 5 pendapat secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertata susila mengenai fungsi risda. Kedua, membaca, menjelaskan dan menghuraikan sebuah teks petikan mengenai fungsi risda untuk memindahkan 5 maklumat kepada bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya berbincang dan mengemukakan 5 pendapat secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertata susila mengenai fungsi risda. Kedua, murid berjaya membaca, menjelaskan dan menghuraikan sebuah teks petikan mengenai fungsi risda untuk memindahkan 5 maklumat kepada bentuk peta dakab. Pernahkah murid-murid melihat pekebun getah yang mengusahakan kebun getah? Ya, tentu murid-murid ada melihat penoreh getah yang sedang menoreh pokok getah di kebun getah. Lihatlah di situ Cikgu Afan sudah menunjukkan seorang lelaki yang sedang menoreh pokok getah dengan penuh berhati-hati supaya mengelakkan dirinya terluka. Oleh itu, murid-murid dapat lihat gambar di bawah itu. Pisau torehan getah ini sangatlah tajam. Dan murid-murid lihatlah gambar yang pertama di bawah di sebelah kiri itu menunjukkan pisau torehan getah yang digunakan secara manual. Maksudnya di sini, seseorang ataupun pekebun getah itu perlulah menoreh pokok getah dengan menggunakan tenaganya yang agak lebih sedikitlah berbanding murid-murid lihat di sebelah kanan itu pekebun getah yang telah menggunakan pisau torehan getah yang sungguh canggih dan moden kerana ia mempunyai motor dan dapat mengurangkan kerja ataupun mengurangkan beban penoreh getah itu kerana ia menggunakan motor yang pastinya dapat memudahkan dan menjimatkan masa torehan dilakukan oleh penoreh getah. Sungguh canggih ya. Mesin ataupun pisau torehan getah yang telah dicipta secara inovasi pastinya dapat membantu para penoreh getah untuk bekerja di kebun getah. Lihat gambar di sebelah kanan itu, murid-murid dapat lihat getah yang sudah pun dikumpulkan dan pastinya pokok getah yang sudah ditoreh itu akan mengeluarkan getah dan akan terkumpul di mana? Pastinya di dalam bekas yang dihaskan pada pokok getah tersebut. Kemudian, getah yang sudah terkumpul itu akan diambil oleh penoreh getah. Akan diambillah. Tak boleh letakkan ataupun dibiarkan di situ saja, perlu dikumpulkan
ke dalam satu bekas yang lebih besar. Pastinya getah-getah itu akan dikeringkan dan akan dijual di pusat pemborong getah. Maksudnya di sini pusat pemborong getah ini akan membeli getah yang sudah dikumpulkan oleh penoreh getah dan pemborong getah ini akan menjual getah tersebut kepada mana? Pastinya kepada pihak kilang. Pastinya kilang, murid-murid lihatlah di sebelah kanan itu. Antaranya pastinya kilang tayar yang memerlukan getah asli untuk menghasilkan tayar. Tayar kenderaan seperti tayar kereta ataupun tayar motosikal maupun tayar basikal. Seterusnya, kita lihat gambar di bawah itu. Pastinya getah asli tadi juga dijual kepada kilang sarung tangan getah. Kilang sarung tangan getah di situlah yang kebiasaannya digunakan oleh pihak biasanya pihak hospital ataupun masyarakat kita lah pada hari ini, terutamanya semasa pandemik COVID ini, seringkali digunakan oleh masyarakat untuk mengelakkan jangkitan COVID melalui sentuhan. Pastinya sarung getah tangan ini akan digunakan oleh seseorang untuk melindungi jangkitan COVID melalui sentuhan. Dan gambar yang di bawah itu menunjukkan bola. Bola keranjang. Pastinya bola keranjang ini diperbuat daripada getah. Oleh itu, kita perlulah memanfaatkan industri getah ini serta dapat meningkatkan hasil industri getah ini supaya dapat memajukan negara kita serta dapat membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat kita di Malaysia. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan mengenai fungsi risda dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, marilah ikut cikgu untuk membaca teks petikan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kawan-kawan, sila dengar penerangan saya ini, kata Ruben. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil Risda dilancarkan pada 8 Februari 1973 oleh Yang Amat Berhormat Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Risda ditubuhkan untuk membentuk masyarakat pekebun kecil getah yang progresif. Risda juga membantu pekebun kecil melalui aktiviti perladangan secara komersial. Risda turut memberi pekebun kecil benih pokok getah dan baja yang bermutu tinggi dan khidmat nasihat. Selain itu, Risda memberikan bantuan kewangan kepada pekebun kecil sementara menunggu hasil tanaman diperoleh. Selain itu, Risda ditugasi untuk melaksanakan penanaman semula pokok getah. Pekebun akan diberi pokok getah yang diklonkan. Melalui amalan agronomi yang baik, pekebun akan memperoleh hasil yang lumayan. Di samping itu, Risda berganding bahu dengan Mardek untuk menjalankan penyelidikan kualiti getah menerusi penubuhan Pusat Penyelidikan Getah Malaysia iaitu PPGM. Oleh itu, Mardek telah muncul sebagai pengeluar getah yang bermutu tinggi untuk keperluan ekspor. Risda turut bekerjasama dengan Institut Penyelidikan Getah Malaysia iaitu RRIM. Institut ini membantu Risda membekalkan anak-anak getah yang bermutu tinggi seperti klon 2025, klon PB350 dan
RRIM 3001 atau klon 1 Malaysia. RRIM juga mencipta alat yang dapat melindungi kulit pokok daripada dibasahi hujan. Hasil kerjasama tersebut, susu getah yang bermutu tinggi dapat dihasilkan. Oleh sebab itu, getah keluaran Malaysia mendapat permintaan tinggi dalam pembuatan produk seperti tayar, peralatan perubatan dan penebat elektrik. Kami faham, Ruben. Marilah kita berbincang tentang maklumat dalam grafik ini, kata kawan-kawan Ruben. Seterusnya, mari kita menjelaskan maklumat utama berdasarkan teks petikan mengenai fungsi RISDA di sebelah ini. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang kedua ini, murid-murid perlu menjelaskan maklumat utama berdasarkan teks petikan mengenai fungsi RISDA. Jangan risau, segalanya Cikgu Afan telah membantu murid-murid untuk mengenal pasti maklumat utama yang perlu murid-murid fahami dan murid-murid perlu mencatatkannya sebentar nanti ke dalam bentuk peta dakap. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menganalisis maklumat yang pertama, iaitu objektif. Objektif apa murid-murid? Ya, objektif RISDA ini ditubuhkan. Antaranya, di situ Cikgu Afan telah pun menggariskannya dengan garisan yang berwarna biru tua, iaitu objektif RISDA ini ditubuhkan untuk membentuk masyarakat pekebun kecil getah yang progresif. Itulah maklumat yang pertama ataupun objektif RISDA ditubuhkan. Seterusnya kita lihat fungsi RISDA. Ada peranannya. Jadi di sini peranan RISDA ini dibentuk adalah, lihat di situ, untuk membantu pekebun kecil melalui aktiviti perladangan secara komersial. Itu kita lihat yang pertama. Kita lihat fungsinya yang kedua, memberi pekebun kecil benih pokok getah dan baja yang bermutu tinggi dan khidmat nasihat. Jadi di sini ada maklumat yang ketiga juga, iaitu khidmat nasihatnya lah. Dan seterusnya kita lihat lagi di situ, maklumat yang keempat, memberikan bantuan kewangan. Itulah maklumat yang keempat. Dan maklumat yang terakhir, fungsi RISDA ini iaitu melaksanakan penanaman semula pokok getah. Itulah fungsi bagi RISDA ataupun peranan RISDA itu ditubuhkan. Seterusnya, kita lihat faedah ataupun kebaikan RISDA inilah ditubuhkan. Oleh itu kita lihat di situ, pastinya pekebun akan memperoleh hasil yang lumayan. Itulah maklumat mengenai faedah RISDA itu ditubuhkan. Seterusnya, kita beralih kepada maklumat yang keempat, iaitu kejayaan hasil kerjasama MARDEK dengan pihak RISDA. Apakah kejayaannya? Oleh itu, di sini Cikgu Afan sudah membantu murid-murid dengan menggariskan maklumatnya, iaitu pastinya pengeluar getah yang bermutu tinggi untuk keperluan ekspor. Jadi di sini pastinya akan menghasilkan getah yang bermutu tinggi. Untuk apa? Pastinya untuk dipasarkan ke luar negara. Itulah maksud ekspor. Seterusnya, maklumat yang terakhir mengenai kejayaan hasil kerjasama RRIM dengan pihak RISDA. Oleh itu, di sini ada 3 maklumat ataupun 3 kejayaan hasil kerjasama RRIM dengan pihak RISDA. Iaitu, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menggariskan maklumatnya untuk membekalkan anak-anak getah yang bermutu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mencipta alat
yang dapat melindungi kulit pokok daripada dibasahi hujan. Dan maklumat yang ketiga, pastinya susu getah yang bermutu tinggi dapat dihasilkan. Itulah kejayaan hasil kerjasama RRIM dengan pihak RISDA. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita mencatat maklumat utama mengenai fungsi RISDA ke dalam peta dakap. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, di sini bagi aktiviti yang ketiga, murid perlu melengkapkan peta dakap yang telah Cikgu Afan sudah sediakan seperti yang murid-murid lihat di sini. Pastinya murid perlu melengkapkan maklumat mengenai objektif RISDA, fungsi RISDA, faedah RISDA, kejayaan hasil kerjasama RRIM dengan pihak RISDA, kejayaan hasil kerjasama MARDEK dengan pihak RISDA dan kegunaan getah pada masa hadapan. Jadi di sini murid-murid perlu melengkapkan peta dakap ini dengan merujuk slide aktiviti yang kedua tadi. Mudahkan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.